Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa husna ulaika rafiqa." Situ. Firman Allah Ta'ala dan surah An-Nisa ayat 69. Sesiapa yang mentaati Allah, wa may yuti'illah atau yuti'u, barang siapa yang mentaati akan Allah dan akan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Siapa dia? Iaitulah Nabi-Nabi, As-Siddiqin, Syuhada dan orang-orang yang saleh. Dan amat elok mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Yang kita minta tiap-tiap kali dalam Fatihah, ya, an'amta alaihim, beri nikmat oleh kamu ya Allah sebagaimana telah kau beri nikmat alaihim atas mereka. Siapa dia? Ani minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kemudian tiada martabat yang lebih tinggi daripada makam siddiq, makam siddiqin, melainkan makam para nabi. Ada atas nabilah itu para nabi dan rasul. Hanya sedikit orang yang bersifat dengannya, ya. Oleh kerana itulah orang yang arif di kalangan arifin yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala tiada menuntut melainkan sifat siddiq dalam ubudiyah. Sebab makam siddiq lebih tinggi daripada makamul ikhlas, ya. Ikhlas bawah dan atas ikhlas makam siddiq panggil. Baru dalam makam siddiq dia pandangan dia habis. Baik. Dia duduk makam sirul ikhlas. Apa sirul ikhlas? At-tabarri anil hauli wal quwwah. Ya. Ikhlas tu dipanggil ruhul ibadah. Kata dia ikhlas ibadah tu betul ada ruh, macam kita hantar bangkai kan, wal ayazubillah. Ya, bila sembelihan dia tak sembelih binatang tak ada nyawa dipanggil bangkai. Ya. Ibadat kata ada ruh, tak ada ikhlas, ibarat tak ada ruh. Ya. Dan ruh pula bagi ikhlas satu lapis dalam lagi. Ruh bagi ikhlas, ruh bagi ibadat al-ikhlas. Ruhul ikhlas ila at-tabarri anil hauli wal quwwah. Berlepas diri daripada memandang haul dia dan kuah dia. Ya, dia menggunakan penyuci dia apa? La haula wala quwata illa billah. Dia duduk betul tu. Ya, kita baca rasa dah beribu kali baca kan. Ya, la haula wala quwata. La haula wala. Tapi tak berjejak betul. Kalau berjejak, tuan-tuan jejak ni confirm tuan-tuan wali besar ni. Ya, makam wilayah kat situ kan. Kemuncak makam wilayah kat situ. Bila mematikan haul dan kuah, dia tak terasa dalam kalbi roh sir dia akan haul dia, bahkan dirasakan haulillah. Kuah dia pun tak rasa, dia mengenai kuatillah. Sehingga dia berjalan dia rasa minallah, dia duduk minallah. Semua dari atas tu rasa syukur. Itu dia panggil orang duduk dalam makam hauqala. Ini makam siddiqin. Ya, sebab dia duduk rasi bagi ikhlas. Dalam ubudiyah mereka tiada apa yang mereka inginkan daripada dunia dan akhirat melainkan sifat ubudiyah, kehambaan, melaksanakan hak rububiyah. Kun bi awsafir rububiyah muta'alliqan wa bi awsafir ubudiyah mutahaqqiqan. Kata Ibnu Atta', kun, bentuk diri kamu bi awsafir rububiyah muta'alliqan, ai muta'alliqan bi awsafir rububiyah. Hati kamu sentiasa bergantung dengan sifat ketuhanan Allah, yang maha kaya, yang maha kuasa, yang segala-galanya. Kita gantung hanya dengan dia je, lain tak ada. Jangan sekali-kali kita bergantung dengan diri kita. Hari ini pula ajaran sesat. Tahu ajaran sesat? Sekarang ada. Dengar tak? Kita mesti ada keyakinan diri. Itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Istiharkan. Sebab dia bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Wala takilni ya Allah, jangan engkau serahkan diri aku kepada aku. Mana jangan engkau jadikan aku yakin dengan diriku, bahkan aku yakin dengan engkau. Dia pula ajar supaya kita yakin dengan diri kita. Siapa kita? Orang nak bawa jalan makrifat, nak buang pandangan diri, dia suruh pandangan diri. Dan habis mahjub. Ini golongan mahjub. Banyak kita tak perasan. Ya, dikumandangkan mesti ada keyakinan diri. Kadang lebay bercakap macam tu. Ni lebay maruju panggil. Lebay patah pinggang. Saya faham maksud dia.
Tu doa Rasulullah SAW. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku. Kalau nak kira diri siapa lebih besar daripada Rasulullah SAW? Afdalul makhlukat, makhluk paling afdal. Diminta apa ya Tuhan bagi intan? Ya. Kalau kita lah rasa doa kita semua saja, kita rasa wah hebat kita kan. Rasulullah minta buang tu. Jangan ada sedikit pun perasaan bersandar kepada diri, bahkan terus bulat istinad qalbi dia hanya kepada Allah Taala. Itu cara sebenarnya. Itu mana dia kata kun bi awsafi rububiyyah muta'alliqan. Mana muta'alliq dia dengan sifat rububiyah. Dia kenal betul Tuhan, dia tak akan beranjak pada lain itu. Sebab pentingnya pengenalan makrifat kepada Taala. Ya. Kemudian wa bi awsafin ubudiyah mutahaqqiqan, dengan sifat ubudiyah kehambaan, fakir kita, hina kita, miskin dan sebagainya, mutahaqqiq, sentiasa kita pandang. Kita syuhud akan itu, kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal akan diri dia, dia kenal Tuhan dia. Tu kenal. Kenal bisyuhud wal iyan, akan diri dia pandang. Sehingga akhirnya tak ada apa. Ya, tidak ada apa. La mawjud bihaqqin illallah. Jadi wujud sebenar melainkan dia saja. Tu yang kita ikan kata apa? Ada ia tiada engkau. Ya, lain bunyi yang tadi. Ada ia tiada engkau. Baru dia kenal. Selagi ada dia lagi nampak dia belum. Selagi nampak diri kita belum. Sebab dia so keluar. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau sampai ke Tuhan. Mana isyarat tu hadis? La haula wala quwata illa billah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Wa ma ramaita iz ramaita, bukan engkau yang melontar ketika engkau melontar ya Muhammad, walakinna Allah rama. Taala yang melontar hakikatan. Ya. Dalam Fatihah semua masuk, sebab Fatihah ummul kitab, semua di dalam itu. Iyyaka na'budu, ni makam syariah. Mana kita isbatkan na'budu kami, ada lagi yang nampak pandang mesti. Wa iyyaka nasta'in, ini makam hakikat. Wa iyyaka, akan dikau saja, nasta'in, kami mohon pertolongan. Mana pun tak nampak dah. Hanya nampak dia saja segala-galanya. Abang duduk, pintu makrifat akan dibuka. Ya, selagi kita duduk dengan diri kita, Tuhan tak buka kan. Dia tak buka, itu yang tak dapat kemanisan dalam ibadat. Kita buat ibadat berat. Buat kan tak buat, tapi berat, berlawan dia. Bila dia buka, dia sab, dia rasa dengan Allah Ta'ala, habis ringan seringan-ringan. Ya, sebab orang dalam makam dipanggil apa? Murad, dia buat ibadat ringan lazat. Kalau di makam murid, dia buat ibadat berat. Murid mana dia berkendak, mana dia pandang diri dia lagi. Itu yang berat. Kalau dia murad, Tuhan sentap. Allahu yajtabi ilaihi ma yasha', Tuhan menarik. Bila dapat jazbah tarikan, mana murad allazi yuradu, orang yang dikendaki Allah. Wa ma ja'alna minhum. Doa malam tu, doa Sidi Ibrahim Arsyidi, guru yang kedua dan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah, anak murid kanan bagi Sidi Ahmad Idris. Dia doa apa? Allahumma ja'alni minal muradin. Ya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba ni orang yang engkau kehendaki, mana orang yang kau tarik. Sebab bila berlaku tarikan daripada Ta'ala, syaitan pun terjampak, iblis pun tersungkur. Jazbah, sab dia tarik. Itu dia kata jazbah tadi, satu jazbah daripada jazbah Allah Ta'ala, maknanya menyamai dengan amalan jin dan manusia. Bila dia dapat tu, bila dia banyak zikir, itu sesungguh aksib minazik hatta yanjaziba qalbuka ila Allah. Perbanyakkan zikir hatta yanjazib, sehingga tertarik kalbi kamu kepada Allah Ta'ala. Ya, tertarik itu dia punya lazat, tuan-tuan, masya-Allah. Man zakzak wa man lam yazub lam yanti. Siapa rasa dia rasa lain, siapa tak rasa dia tak rasa. Sebab ilmu ni ilmu zauq, rasa. Ya, bila dibuang keperasanan dengan makhluk, Tuhan akan bagi dia keperasanan dia dengan Allah Ta'ala. Situ lazat sebenarnya. Berbeza dengan orang yang lain, sama ada abid ahli zahir atau alim, mereka tidak terlepas daripada mengingini berbagai. Ya, kalau sifat tadi tak duduk betul dalam makam ubudiyah dan melaksanakan hak rububiyah, walaupun ilmu zahir dia banyak, dia masih duduk lagi tangga dia kerana nafsu yang kedua, gitu. Nafsu lawamah, ya. Sebab dia kenal hukum, jadi dia mencela kejahatan, tapi dia sendiri belum tamkin lagi. Dia jatuh bangun. Ya. Mereka tidak terlepas daripada menginginkan bagian nafsu ada lagi, bagian nafsu dalam ibadat, bagian nafsu dalam maksiat dia tak ada dah.
Kalau orang alim kan, dia tak nak bermaksiat, tapi dalam bahagian dalam ibadat. Dia buat ibadat suka orang puji, dia suka ibadat suka orang pandang dia ibadat suka apa, orang angkat dia dan sebagainya lah. Atau orang alim punya kerja ni, dia sangkut kat situ. Dia panggil hijab nurani, ya. Maka tiada terlepas daripada menginginkan bahagian itu, maka mereka bermuamalah dengan Allah tanpa bercerai daripada tujuan dan tuntutan mereka. Patut kita nak bermuamalah dengan Tuhan, kita kena ceraikan kita punya apa, tuntutan kita, hak nafsu kita buang terus dengan dia, baru diterima, baru dicantik, ya. Kemudian wahai saudaraku, bermujahadahlah, ya. Sebab Allah Ta'ala janji, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh perjalananku, aku akan buka jalannya, ya. Maka bermujahadahlah kamu dalam menyempurnakan maqam sidq, ya, maqam sidq. Pelihara ada adab dan ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa melihat perbuatanmu. Raqib annallaha yara. Ini kena muraqabah antara. Rasakan bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa melihat perbuatan kamu. Sentiasa, tidak ada satu second pun terlepas makhluk termasuk kita daripada takluk, dia panggil inkishaful basar. Kita mengaji usuluddin kan, takluk sifat basar apa? Takluk inkishaf, terang, ngati, ya. Al-qudra as-sam wal basar muta'alliqatan. Sama basar dia muta'alluq daripada apa? Kullu mawjud, tiap-tiap yang mawjud, sama ada qadim atau baru. Bila benda tu ada je, basar Tuhan makna takluk, sama Tuhan pun takluk, tak lepas. Perasan tak kita Tuhan tengok? Kalau orang tengok itu perasan, sangat. Itulah adab kita dengan Tuhan. Makhluk tengok kita perasan, Tuhan tengok kita tak perasan, ya. Sebab apa? Qalbi terlampau jauh, nur di terlampau malam, tidak perasan Tuhan tengok dia. Sebab disuruh raqib, muraqabahkan, ya, annallaha yara. Sebab dia guna ayat pada Naqsyabandi, dia guna ayat muraqabah ma'iyah, muraqabah ahdiyah. Dia guna ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Semua ayat Quran tu, ya. Kalau kita guna muraqabah ahdiyah, dia pakai fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berpusing menghadap, semua wajah Allah. Mana apa? Wajhut tajalliyah. Semua tu tempat tajallan, cermin memandang kebesaran Tuhan. Ataupun ma'iyah wa huwa ma'akum, tu ayat Quran tu. Ya, kita pasang cara latif, ada cara-cara tentang ni untuk muraqabah. Ya, ada pakai jalan wukuf kalbi dan sebagainya, zikir, pup dia masuk muraqabah. Ketika dia punya lazat lain macam tadi. Tak nampak lain dia je. Tu fokus kita menghadap kepada dia, itu nikmat yang paling besar Tuhan beri itu. Allah. Kemudian kosongkan dirimu dari segala perkara yang bercanggah dengannya, kerana makam sidq hanya segelintir saja yang dapat mencapai dari gulungan ahli salah, ya. Tak banyak anda, sikit sangat. Allah Tuhan suruh kosong dulu. Farrik galbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu selain dari Ta'ala aja. Batin ni jasad tak apa kan? Jasad kita bermuasyarah macam biasa lah, jaga hukum fiqah yang siap, ya, tak ada masalah. Dalam lain, sebab tu awliya kita nak kenal, susah nak kenal dia kat sini lah. Zahir dia kita bekerja, dia bekerja. Kita berumah tangga, dia berumah tangga. Tapi hati kita dengan makhluk, hati dia dengan dia. Hati dia dengan dia, huwa Allah Ta'ala. Full time kan. Tiap-tiap nafas dia turun naik dia dengan Allah Ta'ala. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Lamhat, tiap-tiap kelipan mata dia memandang akan ketuhanan Tuhan. Tiap-tiap nafas dia turun, dia memandang akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang mentadbir sekalian alam. Rasa tu, kita rasa tiap-tiap nafas, ya. Baru kena usahakan tiap-tiap nafas. Ini kita pikul mati mana nafasin, pikul mati mana nafasin, nafas tu tempat lain tu bohong mungkin. Yang lebih bohong. Fikul ilah mati mana pasti nampak apa lain. Kata buat fikul mati action pula kan. Anak mati asyik, anak fikul mati. Oh, fikul mati. Kau tahu duduk makan fikul mati. Fikul mati tiap nafas dia dengan Tuhan. Baru dah betul. Mati kita semayang dia ia kana budu. Ya, ada semayang wajah tu wajih yang kita tawajuh tu besar.
Bila wajah tu aku hadapkan kalbi aku kepada engkau, sedangkan kalimat lain Imam Ghazali kata apa? Tuan jawab, kazab tak, pembohong kau. Kalau semayang fardu kena bohong, kerana semayang sunat kena bohong, tak keberat kan? Wajah tu aku hadapkan kalbi ku ya Allah kepada engkau, zahir dan batin pada engkau. Kita ikrar dalam semayang kan? Ya, aku hadapkan, tiba-tiba kita hadap hati tempat lain. Kalau kita berdusta, Allah hukum kan? Ini berdusta dengan Allah Ta'ala. Ya, jangan main kan? Terbesar sebab semayang, Masya Allah. Jadi sungguh memang tekankan makrifat dengan Tuhan tinggi kan? Wa aqimis salat li zikri, dirikan kamu semayang untuk kamu dengan aku ya. Untuk kamu ingat akan aku. Maksud ingat apa? Muraqabah, musyahadah dengan Tuhan. Itu semayang. Tak dibenar dalam semayang masuk ingatan yang lain. Tak dibenar. Tak ada nas hadis Quran benarkan. Tak ada. Ada hadis kata boleh sikit-sikit untuk tak ada. Tak dibenarkan langsung. Tiba-tiba apa yang jadi kat kita? Kita pandang je, apa yang jadi kat kita? Berpuluh tahun kita semayang, tak ada. Lagi sana, lagi. Itulah kita. Itulah kita. Itulah ana. Yang kita mengaku kan. Kata tuan guru saya apa? Surrender je lah. Dia surrender, mengaku depan Tuhan. Banyaklah menangis dan minta tarik. Ya, tarik kalbi kita menghadap dia. Baru kita akan dapat nikmat ruhani yang paling dahsyat. Ya, itu di antara. Allah Karim. Dan satu lagi, hendaklah kamu berusaha untuk bertemu dan berdamping dengan mereka, kerana Allah Ta'ala sendiri memerintah sedemikian menyempurnakan makam ini. Coba dia, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, wahai yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar, siddiq para aulia. Dulu makan siddiq para aulia. Sebab tu disuruh kita ambil jalan tarikat. Orang kata tak payah ambil jalan tarikat, orang tu akal dia kepada dia masuk air. Ambil jalan tarekat minnas ni, wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu serta dengan orang yang siddiq. Bila kita bai'ah dia dengan guru tarekat Ahmadiyah ke, Naqsyabandiyah ke, Qadiri ke, Chistiyah ke, dia ada 40 lebih tarekat kan. Yang kebanyakan atas semua ahli bait. Semua ahli bait. Syekh Ahmad Idris ahli bait. Syekh Muhammad Bahaudin ahli bait. Apa lagi tuan? Syekh Abdul Qadir ahli bait. Semua ahli bait. Ada rahsia di situ tuan-tuan. Pemegang-pemegang tarikat, ya. Tarik jalan tarikat. Jangan sebab kongkong kita bila bai'ah dia, kita masuk lain dia orang, mudah-mudahan besok akhirat kita masuk tali dengan dari tali nadi. Itu pentingnya. Ini kunu, serta. Sama ada zahiran, kalau Naqsyaband dia main kunu lebih besar. Ruhanian. Ruhani kita sentiasa dengan murabi. Dia panggil apa? Rabitah. Ya, berdasarkan hadis khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zarakum fil almi mantiku. Orang yang terpilih di kalangan kamu, kata Rasulullah SAW, orang yang bila kamu lihat wajah zahir atau wajah rohani dia, hati kamu terpergi ke Tuhan. Pum. Itu dia panggil rabitah. Ya, sentiasa kena rabitah. Seorang wali besar, ya, dia kata, dia keluar di rumah, aku tidak keluar melainkan di kananku baginda, di kiriku mursyid. Itu panjang bahasan lagi tuan ni. Kunu ma'as siddiqin. Ya, kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu duduk siddiq dengan para orang yang dekat dengan Tuhan, yang benar di kalangan para aulia illahi ta'ala. Ini nas terang suruh kita mengambil jalan rangkaian sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari tuan ni. Tapi tuan-tuan jangan tanya saya. Tuan-tuan minta doa mana-mana. Ya Allah, Engkau tunjukkanlah aku siapakah murabbi yang sebenar yang boleh memimpin aku kepadamu. Ya Allah, tunjukkanlah. Ya, tuan-tuan suruh saya tunjuk, saya tak kerti kan. Tuan-tuan cari sendiri. Tuan cari sendiri, doa kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan tuan buka kan. Ya, wallah alam.